Dalam video ni saya nak tanya hampa, kalau hampa ada 1 juta ringgit untuk hampa trade, hampa boleh trade tak? Okey. Sebab ramai orang yang mula belajar dalam bidang ni sebenarnya dia tak tahu pun apa benda yang dia cari. Itu saya nak kupas hari ni kan. Okey. Kebanyakan orang yang dalam bidang ni dia ingat dia ada $100, dia deposit $100, dia nak trade, dia nak flip jadi $1000, dia nak trade jadi $10,000 kan. Okey. Dan biasalah orang zaman-zaman saya tak panggil flip account ni, tak ada istilah flip account. Perkataan flip ni pun saya mula baru discover lah. Okey, flip $100 jadi $1000, flip dia kononnya macam flip daripada $100 tu dia nak bagi berkali-kali ganda lah. Okey, so saya nak tanya hampa, kalau hampa ada 1 juta, hampa boleh trade tak? Okey. Sebab kebanyakan orang lah ni bila dia masuk dalam trading ni dia nak flip benda yang kecil. Kononnya, kononnya dia boleh trade dan flip dan pastikan benda tu konsisten. Sedangkan kamu tahu benda apa yang paling penting dalam trading ni? Paling penting adalah masa, bukan dia punya result. Proses dia paling penting. Sebab apa? Sebab kita sebabnya apa yang kita trade hari ni adalah menentukan kita punya skill. Kita tengah duk asah skill. Walaupun ada orang tanya saya kan, Tuan Mursyid, saya ni ada modal $50 ataupun $100 saja kan, berbaloi ke saya nak mula trade ni? Okey, sebab kejayaan trade ni, itu saya nak jawab tu. Kejayaan trade ni tak bermaksud kalau kita boleh flip $50 tu jadi $100 ataupun $100 jadi $1000. Okey, kejayaan trade ni dia tak main dalam masa sekarang, dia main nanti. Okey, katakanlah hampa lepas 5 tahun dalam bidang trading, mungkin hampa pun dah rugi banyak duit lah, $3000 ataupun $2000 ke rugi kan. Tuan Mursyid, saya dah rugi. Okey, lepas 3 tahun dia dah rugi. Okey, lepas 4 tahun dia mula trade tapi dia tak untung, tak rugi. Okey, lepas tahun kelima dia mula dah boleh buat 10-20%. Yang tu yang kita nak. Apa? Hampa ingat skill ni kita boleh buat satu malam saja ke? Skill konsisten ni hampa kena boleh buat daripada awal lagi. Maksudnya hampa kena spend masa belajar baru boleh konsisten. Okey, sebab skill ni tak boleh dapat dengan hanya tengok live TikTok trade, okey. Try sikit-sikit tengok YouTube kan. Okey, sat tukar teknik ni, sat tukar teknik ni. Okey. So tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab skill ni kita hanya boleh bina bila kita ada masa, kita spend masa, dan benda ni akan ambil masa sedikit. Okey. Good things take time. Okey. So jadi kalau satu hari nanti lepas 5 tahun hampa trading, hampa dah mula ada skill 10 ke 20% hampa boleh buat setiap bulan. Dan saya tak pastilah, mungkin hampa ni main daripada background orang bisnes. Okey, mungkin main daripada background mak bapak kaya ke, okey, apa-apa sajalah. Tapi katakanlah tiba-tiba hampa ada 1 juta ringgit. Okey, dan katakanlah duit 1 juta ringgit tu hampa nak allocate untuk dapatkan 10-20% setiap bulan. Dekat mana hampa nak letak? Adakah hampa ada skill untuk jadikan 10-20% setiap bulan? Sebab kita tahu dah kan, 10-20% setiap bulan memang nampak sikit, dengak sikit kan. Kalau contoh saya kata kita nak trade ni, kita kena bina skill untuk dapatkan 10 ke 20% setiap bulan. Orang tu kata, Tuan Mursyid, saya ni trade $100 je, kalau tiap bulan saya dapat $10, 10% setiap bulan kan. Buat apa kan? Buang masa saya je kan. Yang tu yang salah. Yang tu yang salah. Okey. Sebab apa? Sebab dia rasa $10 dia lah ni kecil. Okey. Sebab dia tak nampak percentage tu. Kalau hampa boleh buat konsisten, tak kira modal macam mana pun, dengan 10-20% setiap bulan, untuk $1000 hampa dah boleh buat apa? Okey? Katakanlah sekarang ni kita start trading dengan modal $2000. $2000, okey, kalau katakanlah hampa boleh buat 10%. $2000 tu 10,000 lebih kurang lah RM8,000, RM9,000 kan. Okey, hampir-hampir dah. Okey, tapi lebih kurang macam tu lah. Dengan rate dah ni 4.0, so RM8,000 lah. Okey, katakanlah boleh buat 10% setiap bulan dengan $2,000. Maksudnya dah jadi berapa?
$200. Hampa dah ada satu tambahan RM800, di mana kita kena target untuk dapatkan RM800 tu 10 ke 20% setiap bulan tu untuk apa? Untuk solve apa-apa saja masalah kewangan yang kita ada. Masalah kewangan ke, ataupun kita solve kita ada satu skill untuk gunakan duit tu dulu. Katakanlah kita nak guna, kita boleh guna sebulan kita dapat ada tambahan RM800. Boleh dah nak beli barang dapur ke, okey, nak bayar kereta ke, kalau ada kereta yang bayar lebih kurang RM800, bayar setengah kereta ke, bayar rumah ke, apa-apa sajalah. Kita kena ada target apa yang kita solve. Sebab lah ni kebanyakan orang dia nampak dia trade dengan $100 saja. Okey, yang tu dia tak nampak jauh. Sedangkan walaupun dia rasa dia nak trade dengan $100 dan dia asyik rugi saja, sampailah dia rugi, dia tengok bulan-bulan tu, tengok rupanya aku dah rugi dekat $2,000. Kalaulah aku betul-betul letak $2,000 ni dan belajar betul-betul, so lah ni mungkin aku tak untung sangat, tak rugi sangat, tapi katakanlah untung 10% pun aku dah dapat $200 dah. Nampak tak? Berbanding dah burn dah MC dah semua. Yang tu salah dia, ramai orang yang salah. Okey, bila dia terlibat dalam bidang ni. Okey, sebab itulah saya nak tunjuk kat hangpa cara betul trading. Cara ni saya apply untuk diri saya sendiri. Okey, saya tak ada flip daripada $100. Sebab tu kalau ada orang main dekat saya, Tom Syed, reti tak? Tom Syed boleh tak kan? Kalau Tom Syed power, saya nak Tom Syed sekarang ni depo $50 je, tak banyak. Okey, saya nak buat jadi $1,000. Saya kata memang saya tak power. Saya tak reti $50 nak jadi $1,000, tak reti. Okey, sebab saya trade $100,000 lagi. Okey, saya reti kalau trade $100,000 saya reti. Kalau setakat nak trade $50 nak jadi $1,000, nak jadi $2,000, tak reti. Tapi dengan $100,000 easy peasy chicken squeezy. Okey. Easy peasy je. Saya nak buat apa? Saya nak trade dan dapatkan 10% setiap bulan. Nampak tak? Sebab itulah ramai orang dia silap bila dia masuk dalam bidang ni, dia tak ada structure, dia tak ada target. Okey, kita kena target apa yang kita nak dapatkan daripada bidang ni. Okey, dan pastikan hampa tak rugi kalau hampa betul-betul ikut rules, betul-betul ada money management yang betul, hampa akan betul-betul dapat kemanisan, konsisten profit dalam bidang ni. Sebab 10% untuk $2,000, $200. Kalau sejuta, 10% dengan dalam sejuta berapa? 10%. Okey. Dah berapa dah? Kalau 10% daripada sejuta, maksudnya RM100,000. Nampak tak? Okey. Besar ke kecil? 10% kecil je. Mungkin kalau kita ada sejuta trade, okey, hampa dah tak trade dah, dapatkan 10%, mungkin hampa rasa macam 5% dah cukup dah. Betul tak? Okey. So, disebabkan itulah kita kena ada betul-betul skill. Skill yang mantap yang kita boleh buat duit dalam trading ni. Okay, sebab bila saya dah lama dalam bidang ni, memang saya dah tahu dah benda ni lah kelemahan ramai orang. Dia tak boleh buat betul-betul konsisten 5 ataupun 10 ataupun 20% setiap bulan. Okey. So sebab itulah saya tanya hampa, okey, kalau hampa ada 1 juta, hampa boleh trade tak? Okey. So jadi ingat apa yang saya nak beritahu, kalaulah kita nak belajar trade, okey, the best time is now. Sebab semua benda ni perlukan masa. Okey. So jadi sampai situ saja untuk video kali ni. Saja melawak easy peasy chicken squeezy tu, saya duk kena duk melawak dengan anak saya kan. Okey. Padahal benda lain dia sebut, saya pun lupa dia sebut apa. Okey. So jadi sampai situ saja. Okey. Kita jumpa next video. Saya ada banyak lagi benda saya nak share dengan hampa, dan pastikan hampa boleh baca intraday selalu. Okey, dan follow saya punya channel. Okey, dan juga kalau sesiapa yang nak betul-betul belajar trading, okey, ikut saya punya community Hustle 24 Hour. Okey, saya ada letak link dekat bawah. Okey, so jadi terima kasih. Assalamualaikum. Ciao dan bye-bye.